Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagi tuan pengurusi masjid mai tu. On the way. Bagi tuan imam, jawatan kuasa masjid, pegawai masjid, tuan-tuan ahli masjid. Semoga semuanya dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kita dapat berjumpa pada malam ini dalam Masjid Ibadur Rahman. Ibadur Rahman itu maksud hamba-hamba Allah Rahman. Semoga kita benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Lama dah saya tak main masjid ni. PKP punya pukulan habis. Ni saya duk mula main balik. Bulan lepas saya main di Jabat Daerah. Bulan ni main di Masjid Ibadur Rahman. Saya diberi tajuk untuk kuliah maghrib pada malam ni. Cerita dia pasal bab jiran tetangga. Jiran tetangga. Dia adalah salah satu daripada perbahasan adab dan akhlak dalam Islam. Dan jiran tu sangat penting. Jiran ni tuan-tuan, iaitu orang yang berada bersebelahan rumah kita. Tapi bukan saja bersebelahan rumah kita, bersebelahan dengan orang yang sebelah rumah kita. Bersebelahan dengan orang yang sebelah rumah kita. Jadi gitu. Kiri dan kanan, kanan dan kiri, depan dan belakang. Sehingga ada ulama menyebutkan bahawa sempadan jiran itu 40 di sebelah kanan, 40 di sebelah kiri. Nak abang kata jiran tu. Kalau begitu sampai 40 kanan 40 kiri, nak menggambarkan kepada kita bahawa jiran tu sangatlah ramai. Walau bagaimanapun dalam kehidupan kita, memadailah kita jiran itu kita lihat kiri dan kanan, depan dan belakang, 3-4 buah rumah belah kanan, 3-4 buah rumah belah kiri, untuk menunjukkan bahawa jiran itu sangat akrab dengan kita. Di dalam Islam, jiran ni dia dalam konteks dengan jirannya sangatlah agung, sangatlah besar kedudukan dia. Dalam ayat Quran menceritakan tentang jiran, demikian juga dalam hadis-hadis Nabi SAW. Antaranya, saya baca. Dalam ayat 36 surah An-Nisa, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jaril qurba wal jaril junubi." Ila akhiril ayat. Dalam ayat ni Allah kata, hendaklah kamu sembah akan Allah. Mana beribadatlah. Sembahlah kamu akan Allah. Dan jangan kamu mensyirikkannya dengan sesuatu. Itu perintah Allah. Kita kena sembah Allah, jangan syirikkan Allah dengan sesuatu. Wabil walidaini ihsana. Kepada kedua ibu bapa hendaklah kamu berbuat baik. Kita ada mak pak, kita kena buat baik dengan ibu bapa kita. Buat baik dengan ibu bapa semasa hayat mereka dan selepas ketiadaan mereka. Ada setengah-setengah orang dia duk faham buat baik dengan mak pak ni masa mak pak duk hidup . Sebenarnya tidak. Buat baik kepada ibu bapa ni walaupun ibu bapa telah tiada. Kita kena buat baik dengan ibu bapa. Antaranya tanda kita buat baik dengan ibu bapa, kita buat baik dengan jiran bapa kita
satu ketika dulu dia buat baik dengan mereka. Itu kita kena buat baik dengan ibu bapa. Dan Allah perintahkan kita berlaku ihsan, berbuat baik kepada kaum kerabat. Kaum kerabat ni orang Melayu panggil adik-beradik kita. Ada setengah dia kerabat diraja. Payah. Ha? Kaum kerabat ni adik-beradik kita. Titih barih kita. Keturunan kita. Siapa dia kaum kerabat kita? Mak menekan kita. Pak menekan kita. Lagi siapa lagi? Anak menekan kita. Tuk menekan kita. Tu susur galur ahli keluarga kita. Maka kita diperintahkan supaya berbuat baik. Hari ini tuan-tuan, ada orang tak cakap dengan pak menekan dia. Ni hari ini, ada orang kepala batai. Orang bertam, dia tak buat baik dengan pak menekan dia. Dia bermusuhan dengan pak menekan dia. Bertentangan dengan perintah Allah supaya buat baik dengan kaum kerabat. Ada orang, dia tak cakap dengan mak menekan dia. Ada orang gaduh terus. Gaduh terus dengan sepupu dia dan seumpamanya. Maka tindakannya itu bertentangan dengan perintah Allah supaya buat baik dengan kaum kerabat. Kemudian Allah perintahkan juga berbuat baik wal yatama, dengan anak-anak yatim. Anak yatim dia bukan minta jadi yatim, tapi takdir Allah, takdir Allah meyatimkan dia. Siapa anak yatim? Iaitu budak yang belum balik kematian bapaknya. Itu dia panggil yatim. Maka hilanglah tempat pergantungannya. Maka kita kena buat baik dengan anak yatim. Tu penubuhan rumah anak yatim tu salah satu cara buat baiklah. Tapi anak yatim tidak semestinya ditempatkan di rumah anak yatim. Wal masakin, Allah juga perintah kita berbuat baik dengan orang miskin. Orang miskin, kita kena simpati kepada mereka. Kita kena kesian belah kepada mereka. Kita jangan hina mereka. Kita kena buat baik kepada mereka. Kemudian Allah perintahkan lagi, wal jaridil qurba, dan jiran yang dekat. Wal jaridil junubi, dan jiran yang jauh. Jiran ni ada dekat, ada jauh. Saya urai. Maka Allah Ta'ala suruh kita berbuat baik. Hujung ayat tu lah, suruh buat baik dengan jiran. Penekanan ayat Quran tentang konsep kejiranan, jiran dia kena buat baik dengan jiran dia. Kalau jiran yang dibuat baik itu, bila jiran sebelah dia buat baik, dia pun kena balas kebaikan kepada jiran yang buat baik dengan dia. Amalan orang dulu-dulu tuan-tuan. Dulu-dulu lah, orang tu mati lah. Ada lagi pun macam saya. Kita duduk kampung dulu, bulan-bulan puasa, mak kita suruh hantar cucuk pergi rumah jiran. Itu konsep kejiranan. Okey. Dalam satu hadis, Nabi SAW bersabda, ini nak cerita penekanan Islam kepada jiran. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Nabi kata, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik. Jangan duk kata hati elok. Orang beriman ni dia cakap yang elok-elok. Dia cakap yang elok-elok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik. Dah makan ke belum? Belum lagi. Jom makan. Saya puasa. Dia bang itu. Saya puasa. Puasa apa? Puasa malam. Pasal apa? Takut kena belanja kawan. Ada orang gitu ke belah-belah betul. Pasal apa? Tak ada. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia kena berkata baik. Dia tak boleh cakap jahat. Au liyasmut, atau diam sahaja. Kalau tak ada modal nak cakap baik, lebih baik berdiam diri. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Nabi kata lagi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakanlah jirannya. Ikram al-jar,
muliakan jiran. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakan tetamunya. Tetamu ni orang yang bertandang ke rumah kita. Orang yang bertandang ke rumah kita, orang Lok Start. Mai rumah kita di Taman Bertam Indah. Kadang-kadang yang bertandang ke rumah kita, orang Taman Bertam Indah juga. Dia adalah tetamu kita, dalam masa yang sama, dia adalah jiran kita. Jadi, dalam konteks jiran tadi, sesiapa yang memuliakan jirannya, Nabi mengatakan orang itu beriman pada Allah dan hari akhirat. Sesiapa yang tidak memuliakan jirannya, arti menghina jirannya, caci maki, buat lebih kurang pada jirannya, ketika itu imannya tidak sempurna. Dia sebenarnya imannya tak sempurna kerana dia menghina jirannya. Dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrisu." Nabi kata, selalu Jibril duk pesan kat aku. Sentiasalah Jibril. Jibril itu malaikat. Saya kata orang macam tiga ringgit pula. Sentiasalah Jibril itu berpesan kepada aku. Mana duk pesan selalu? Bil jari, supaya berbuat baik dengan jiran. Hatta zanantu, sehingga aku sangka. Pasal kerap mana duk pesan ni? Annahu sayuwarrisu, bahawa jiran ni, sesama jiran saling mewarisi. Kita boleh faham dengan ini seolah-olah jiran ni peranan dia macam adik-beradik tu. Sehingga aku sangka jiran tu boleh mewarisi akan jiran yang seorang lagi. Ini saya baca ayat Quran satu, dua hadis. Nak menceritakan tentang perihal jiran, penekanan jiran dalam ajaran Islam yang mulia. Jiran, tuan-tuan, jiran. Contoh jiran. Jiran ni, orang yang paling dekat dengan kita. Yang kata jiran ni, orang yang paling dekat dengan kita. Dia duduk dalam satu bumbung. Dia duduk dalam satu bumbung rumah. Kalau dalam konsep jiran ni, biasanya penempatan lah. Kalau dalam konteks pejabat tu, orang kata jiran juga. Ni pejabat dia, jiran kami pejabat tanah. Contoh ke tu. Jiran kami pejabat beliau, jiran kami. Tu tak mau, saya tak boleh tak tu. Nak kata ni jiran dalam kawasan penempatan kediaman. Orang yang paling dekat dengan kita. Itu adalah jiran. Kita rumah nombor 1, dia rumah nombor 2. Dia rumah nombor 2, kita rumah 1, kita jiran dia, dia jiran kita. Kita rumah nombor 5. 4, 3, 2, 1, tu dekat dengan kita. 6, 7, 8, 9, tu dekat dengan kita. Itu adalah jiran. Dan jiran ni, iaitu insan yang selalu kita tengok berbanding dengan orang lain. Melainkan dia buta tu, orang yang selalu kita tengok berbanding dengan orang lain. Kita pergi tengok jiran, baru balik kerja ke? Balik kerja. Kita tahu jiran kita, ni tak pergi kerja ke? Cuti. Cuti. Ada orang main rumah tadi. Main rumah. Cuti betul apa? Ni nak perbaik bumbu rumah. Kita tengok selalu jiran kita. Berbanding dengan adik-beradik kita. Kalau kita orang Selangor, kita orang Selangor main duduk di Bertam. Main duduk Bertam. Kita menikah dengan orang Palas Batas. Beli rumah Taman Bertam Indah. Duduk situ. Kiri kanan tu adalah jiran kita. Jiran tu orang yang selalu kita tengok. Saudara mara kita tak tengok. Duduk di Ulu Langat, nak tengok apa tenggelam ayat. Lebih kurang betul lah. Sekali-sekala saja kita boleh tengok. Musim cuti sekolah, bawa lah mandu motorkar, bawa anak-anak kita, jom balik Ulu Langat, buat apa? Tengok saudara mara Abah. Abah dia orang sana. Maka dia tengok setahun sekali, setahun 2 kali. Tapi yang dia duduk tengok setiap hari itu adalah jiran dia. Sebab tu jiran ni orang yang paling dekat dengan kita. Habis. Jenis-jenis jiran. Saya cerita jenis jiran. Jiran berdasarkan ayat yang saya baca tadi ada 2.
Al-jaridil qurba wal jaril junubi. Jiran dekat dan jiran jauh. Dalam tafsir ayat tadi, jiran dekat, jiran jauh, berbagai-bagai tafsiran dibuat. Ada ulama mufassirin sebut jiran dekat tu jiran beragama Islam. Jiran jauh, jiran yang bukan beragama Islam. Itu satu tafsiran. Jadi secara umum, pembahagian jiran tu, untuk kepahaman mudah, dia ada dua, jiran dekat, jiran jauh. Jiran dekat ada 3, jiran jauh pun ada 3. Ni dengan kita. Okey. Jiran dekat. Jiran dekat ada 3. Yang pertama, dia dekat. Dia dekat dengan rumah kita. Jarak rumah dia dengan rumah kita sangatlah dekat. Tu orang panggil jiran dekat. Contoh dia, rumah kita nombor 10, rumah dia nombor 11. Jadi dia nombor 11 tu jiran dekat kita. Belah kanan, belah kiri, jiran rumah nombor 9 tu. Tu dia panggil jiran dekat. Tapi tak semesti sebelah rumah kita saja. Sebelah satu lagi pun masih dekat. Sebelah satu lagi pun masih dekat. Jadi contoh dia, kita rumah nombor 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tu kira dekat. Belah kiri pula 8, 7, 6, 5, 4 tu jiran dekat. Iaitu dekat yang pertama, dekat dari segi jarak. Tu maksud jiran dekat. Yang kedua, jiran dekat makna yang kedua, dekat dari segi qarabah. Qarabah tu kerabat, iaitu ada pertalian keluarga. Jiran dekat, ada pertalian keluarga. Walaupun jarak rumah kita dengan rumah dia jauh. Rumah kita nombor 9, rumah dia nombor 17 tu. Satu kawasan tu juga. Dia tu jadi jauh jarak, tapi dekat pertalian keluarga. Rumah nombor 17 tu siapa dia? Jiran aku. Jauh ke dekat? Dekat. Dekat apa jauh? Dekat pertalian keluarga. Pasal apa? Pak menekan aku. Pak menekan aku, pertalian keluarga. Kadang-kadang dia bakal dekat, tapi masih jauh. Ada kok belah-belah batas orang. Jiran, orang ni jiran apa ni? Ni jiran jauh, tapi bakal dekat. Aku tak faham. Bakal dekat tu, dia bakal menjadi isteri kedua aku. Faham tak? Lah jauh lah. Aku terima nikahnya, dekat tu walaupun jauh jarak. Dia duduk rumah tu juga. Cuma kita atuk dulu lampi ya. Itu contoh dah. Jadi jiran dekat yang kedua, dekat dari segi pertalian keluarga. Al-qarabah. Walaupun jauh jarak. Dan yang ketiga, dekat ni, jiran dekat dari segi agama. Iaitu sama agama. Aku Islam, dia pun Islam. Walaupun jarak rumah, jauh. Jarak rumah, jauh. Rumah kita, nombor 4. Rumah dia nombor 15. Jauh. Nombor 15. Tapi dekat. Pasal apa? Rumah nombor 5 sampai nombor 13. Semua non-Muslim. Kita nombor 4. Kita Islam. Nombor 5 sampai nombor 13. Semua non-Muslim. Rumah nombor 15. Nombor apa tak? 14. Nombor kita 4. 5 sampai 13. Non-Muslim. Rumah nombor 14 tu, dia Islam. Maka dia jiran kita. Jiran apa? Jiran dekat. Dekat apa? Dekat agama. Jauh tak? Jauh jarak. Tu jiran dekat. Ingat tu. Dekat jarak, dekat pertalian keluarga, dan dekat agama. Sama agama. Jiran dekat ni, kadang-kadang, hak 3 tu, semua dekat. Kadang-kadang semua dekat. Kita rumah nombor 4, dia rumah nombor 5. 3 tu ada kat dia. Siapa sebelah tu? Jiran aku. Jiran apa? Dekat ke jauh? Jiran dekat. Pasal apa? Rumah aku sebelah rumah dia. Rumah dia sebelah rumah aku. Dekat jarak. Lagi, dekat pertalian keluarga. Pasal apa? Dia pak menekan aku. Tengok, dekat. Dia pak menekan aku. Yang 3, dekat apa? Dekat agama. Pasal apa? Dia Islam. 3 ada sekali. Dekat jarak, dekat pertalian keluarga, dekat agama.
Kadang-kadang dia dekat jarak tapi agama jauh. Dia begitulah lebih kurang. Baik, itu jiran dekat. Yang kedua, jiran jauh. Yang kedua jiran jauh. Jiran jauh ni yang pertama jauh jarak. Jauh jarak. Jauh jarak ni rumah kita nombor 3, rumah dia nombor 17. Tapi masih jiran. Tapi jauh jarak. 17 kot jauh sangat. Rumah kita nombor 3, rumah dia nombor 8. Kau tak apalah. Rumah kita nombor 3, rumah dia nombor 8. Siapa rumah nombor 8 tu? Jiran aku. Jiran dekat ke jauh? Jauh. Pasal apa? Jarak. Jarak. Okay. Yang kedua, jauh pertalian keluarga. Jauh pertalian keluarga. Tapi dekat jarak. Rumah kita nombor 3, rumah dia nombor 4. Dia cuma berkongsi jiran dekat jarak. Tapi tidak berkongsi jiran dekat pertalian keluarga. Siapa orang sebelah? Jiran aku. Dekat ke jauh? Kita jawab, jauh dan dekat. Jauh, dekat aku tak faham. Dekat, pasal rumah dia sebelah rumah aku. Jauh, dia bukan ahli keluarga aku. Dia ahli keluarga aku. Pasal apa? Dia main daripada Bangladesh. Bang tu senang tak faham mampu ya. Dia main daripada Bangladesh. Dia sewa. Dia Bangla. Dia Bangla. Aku Bang Man. No. Jauh. Jauh talian keluarga. Tapi dekat segi jarak. Yang ketiga. Jiran jauh. Jauh agama. Jauh agama walaupun dekat jarak. Siapa sebelah? Chong. Siapa dia? Jiran aku. Dekat ke jauh? Dekat dan jauh. Dekat pasal apa? Sebelah rumah aku. Jauh pasal apa? Dia agama Buddha. Aku agama Islam. Itulah pembahagian jiran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jiran ni sama ada dekat dan jauh. Dia ada hak. Hak kejiranan kepada jirannya. Dia ada hak kejiranan kepada jirannya. Kalau jiran Islam, jiran yang Islam, dia ada 3 hak. Kalau jiran kita tu yang Islam, dia ada 3 hak. Yang pertama, hak agama, hak Islam. Yang kedua, hak pertalian keluarga. Kalau jiran ahli keluarga lah. Dan yang ketiga, hak kejiranan. Hak kejiranan. Kalau jiran yang bukan Islam tu, dia dapat hak kejiranan saja, tak ada hak keagama, tak ada hak pertalian keluarga. Yang penting jiran tu ada hak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jiran ni dia umpama adik-beradik. Jiran ni dia umpama adik-beradik. Dialah galang ganti kepada saudara mara. Dialah galang ganti kepada saudara mara. Ni saya nak urai sikit-sikit ni. Hak jiran dalam Islam. Kita tak boleh buat lebih kurang kepada jiran tetangga kita. Dia ada hak jiran kepada kita dan hak kita kepada jiran. Mana saling gantung, saling bergantung di antara jiran sesama jiran. Cara umum hak jiran pada jiran ni, kita kalau berjiran, cara umum kita kena mengelakkan daripada menyakiti jiran. Itu cara umum. Jangan sesekali kita menyakiti jiran. Nabi kata apa? Tidak akan masuk syurga seorang yang jirannya tidak selamat daripada karenah dia. Lebih kurang itulah. Jadi kita tak boleh sama sekali menyakiti jiran tetangga kita. Contohnya ni kan. Kalau jiran sebelah duduk bising-bising tengah malam. Jiran sebelah nak tidur. Kau menyakiti tu? Kau menyakiti ya? Menyakiti ya? Tidak boleh menyakiti jiran kita. Saya nak bawa tuan-tuan pergi duduk di kampung. Duduk taman tidak. Bawa pergi duduk di kampung. Di kampung ada apa? Kalau tanah kosong orang buat apa?
Antaranya orang belah binatang. Betul? Lagi? Orang tanam pokok. Orang tanam pokok. Ni di kampung. Kalau kita tanam pokok nyok. Ni sepadan ni. Ni sepadan rumah kita. Ni sepadan jiran. Kalau kita tanam pokok nyok. Buah nyok tu. Dalam setahun mungkin naik tinggi tu. Tapi kalau biar 3-4 tahun, dia akan tinggi. Kalau pokok nyok tu jenis lama, naik 10 tahun, melayuk tinggi. Sama tinggi dengan menara lapangan terbang Pulau Pinang. Pokok nyok tu, tinggi. Pokok nyok bila dia tinggi, dia duduk sebelah rumah jiran. Dia cenderung ambil rumah jiran. Atas pokok nyok tu, buah lebat tu, buah nyok. Ada hak kala hijau, ada hak kala perang, macam-macam lah. Lepas tu main musim, angin, berangin kencang. Pokok nyok tu dia bawah. Dia menari lagu Dondang Sayang. Pokok nyok tu. Dia, ni rumah kampung ni, bukan rumah taman ni. Pokok tu, dia cenderung di sebelah rumah jiran. Padu duduk sebelah rumah kita. Artinya, pokok tu ada apa? Hak kita ke jiran? Hak kita lah. Pasal kita tanam di tanah kita. Tapi, pucuk pokok tu, ataupun nuah ujung pokok tu, dia condong di sebelah rumah jiran. Tuan-tuan bayang, rumah orang kampung. Atap zeng. Musim berangin. Duduk sus. Jiran seraya. Duduk sebelah. Siap. Kalau dia tumbang, jadi apa kat jiran? Jiran nak lena malam. Malam Jumaat. Pokok tu. Jiran mengucap siap-siap. Nak tidur ni. Jiran mengucap siap-siap. Dua lelaki bini orang tua. Dia kadang-kadang dia tidur malam dia tak mengucap. Malam tu dia mengucap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bini dia kata, "Pak Am tak pernah duk mengucap. Siapa malam ni mengucap tidur? Nak mati ke?" Perasan dah. Perasan nak mati. Apa tanda-tandanya? Bini dia tanya. Tandanya pokok nyok meringut zakan. Tidur ni boleh jadi yang terakhir. Dia serius pokok nyok. Dia pambuh hati bumbu rumah kau tu. Jawab dia, qalu. Jawab dia, qalu. Jadi, kita tanam pokok nyok tu. Dia jemerang di udara kawasan rumah jiran. Menyebabkan jiran merasa tak aman, tak selesa, tak tenteram. Hidup dalam ketakutan. Kita ni masuk dalam makna menyakiti jiran. Sebab tu jiran yang sebelah tu, dia ada hak. Dia ada hak pergi minta jiran sebelah tu supaya tebang pokok nyok tu. Supaya tebang pokok nyok tu. Tapi kalau pokok nyok tu duduk sebelah kawasan dia, pokok tu, atas tu condong sebelah rumah jiran. Tapi tak ada. Sebelah rumah jiran tu tak ada rumah lah. Rumah dia belah ni. Itu tak biar tebang. Cuma dia main satu soalan pula. Buah nyok ni kalau dia luruh pergi belah rumah jiran. Pokok kita. Siapakah pemilik buah nyok tu? Jiran ke kita? Jiran ke kita? Jiran. Haish. Jiran main tahu lah. Kita. Kita. Padu pokok nyok tu kawasan tanah kita. Cuma dia cenderung belah ni. Kalau buah nyok tu dia luruh di tanah jiran, buah nyok tu milik kita. Cuma buat baik dengan jiran ni, falsafah dia mudah. Kita pesan kat jiran. Saya tanam pokok nyok, saya tak jangka nak tinggi Melayu. Dan saya tak sangka nak cedong pergi rumah hang. Saya duduk nak pergi cedong rumah aku, dia pergi cedong rumah hang, tak payah. Kita kata kat dia, kalau buah nyok luruh, kalau buah nyok luruh, hang berasa nak makan, makanlah. Tapi jangan ambil semua. Hantar main rumah aku sebelah. Lagu tu boleh. Kalau buah nyok luruh, hang berasa nak makan, nak kupas nyok tu, nak buat santan, ambillah. Ambillah. Sebab dia menumpang benung di bawah. Dia di udara. Atas tu bukan ada geran. Geran tak ada. Yang geran tanah. Kalau buah tu luruh, hang nak makan, makanlah. Tak ada masalah. Cuma jangan ambil semua lah. Hang lempak main rumah aku sebelah. Jiran pun terima kasih. Dia pun tak lega lah. Lepas itu sebelah pokok nyok tu,
Ujung sikit, lebih kurang 7-8 meter, dia tanam kot durian pula. Condong ambil rumah jiran kok, dia kembang tu. Dia pesan kat jiran. Durian pun menjadi ya tu. Nyok menjadi. Dia kata kat jiran, kalau hang buah nyok luruh, hang bosan nak makan, ambil lah. Tak ada masalah. Berapa biji yang nak ambil pun, ambil lah. Lepas tu dia tambah lagi pesan, kalau buah durian luruh, hantar main rumah aku, jangan makan lah. Itu jadi kat mana? Nampak kedekut sangat. Saya nak kata tu, jangan menyakiti jiran. Kalau pokok tadi dia condong, betul rumah orang, bahaya kawan tu, maka wajib tebang. Wajib tebang. Kalau tak tebang, tumbang, cedera kawan tu, mati kawan tu, rosak rumah dia, hukumnya haram dan berdosa. Tu hukum dia. Sebab kita tak mau menyakiti jiran. Satu lagi, ni bawa cerita orang kampung ni. Sebahagian duduk depan saya ni orang kampung. Malah duduk taman. Misal, saya sampai kelar duduk kampung. Saya tak tahu macam mana kehidupan taman. Sampai kelar ni saya duduk di kampung ni. Satu lagi, belah binatang. Belah binatang. Kawan kampung dia style tu, dia belah binatang, dia lepas. Binatang ni betul kena kurung. Belah ayam kena kurung. Tapi orang kampung dia lepas. Maka dulu-dulu orang jemuk padi. Ni kau belah pala batas, kau buat benda banyak. Orang jemuk padi. Muda-muda tak pernah tengok ni. Nanti bisa tengok. Ya, orang jemuk padi. Ayam patuk padi tu makan. Dia jemuk padi seguni. Sekali nak pergi kelang. Mereka kot tinggal tengah kuni. Ayam dengan itik jiran mesuk makan. Maka dia kata haram tu. Tu menyakiti jiran. Tu jemuk padi. Lepas tu kadang-kadang ayam itik dia mai di rumah jiran sebelah. Mai berak. Ayam mai berak malam. Betul dengan pintu rumah jiran dia tu. Jiran dia pula ahli masjid. Ahli masjid. Ayam berak atas selipar. Berak atas selipar. Jiran esok ni terlewat sikit. As-salatu khairum minan naum. Kalang kabut keluar muka pintu. Haram tak tengok kasut dah. Serelum tu. Serelum pijak. Ni lembik lain macam ni apa dia ni. Dia pun petik lampu. Di nyala-nyala tengok. Tu dia tik ayam. Tik ayam duduk atas selipar dia pijak. Lepas tu, tik ayam pula bukan sebarang tik ayam. Tik ayam penuh. Allah. Waktu subuh dia tak maki orang. Patutnya dia, Alhamdulillah. Pasal jaga tidur. Tak ada. Maki tu nak haram sungguh. Ayam belah tak kerti belah. Tak pasal maki jiran dia tu. Jiran dia. Mana maki memang subuh ni. Jadi dia tak pasal-pasal pergi maki jiran dia. Pasal apa? Angkara jiran dia tak kerti belah binatang. Tak kerti belah binatang. Tu tak masuk orang belah kambing lagi. Kambing pergi pagut daun ubi kayu. Kebau pergi makan. Kambing makan apa, lembu makan apa nama sirih jiran sebelah. Tu. Dia panggil menyakiti jiran tetangga. Lagi hak jiran tu jangan menyakiti. Yang kedua, kita kena mempertahankan jiran. Jaga dia. Jaga rahsia dia, jaga kehormatan dia, tu kita jiran. Kita kena jaga. Jiran dia. Tu konsep KRT tu bagus ya. Kawasan rukun tangga tu, dia memupuk kejiranan. Dan wal ihsan ilaih, berbuat baik kepada jiran. Tu di antara hak kejiranan. Jiran kita berhak mendapat lain-lain yang baik daripada kita. Dan banyak lagi. Ni saya nak urai ni. Dekat-dekat nak insya-Allah ni buat macam mana ni? Dalam musim SOP ni. Macam mana lagi? Handai? Tak apa, saya reti set, saya tahu lah. Saya reti set time. Saya nak sebut satu-satu yang sempat malam ni. Apa yang patut kita buat pada jiran kita? Sebab adab kita. Bagi jiran kita ni, berasa sonok dengan kita.
Kalau kita mati, dia terkenang pada kita. Kalau kita pindah duduk tang lain, dia ingat pada kita. Kalau kita lapang, dia bosan nak tolong kita. Maka kita kena positif dulu dengan dia sebelum dia positif dengan kita. Positif apa ni? Positif hubungan. Bukan positif COVID. B. Yang pertama, tuan-tuan. Ni, kita dah nak beradab dengan jiran. Kalau kita jumpa dia, bagilah salam. Tapi orang kita ni tak nak bagi salam, dia cemui. Dia cemui, kerap kan? Jumpa jiran, bagilah salam. Kita jumpa di mana? Kita jumpa di taman kita atau kita jumpa di luar taman kita. Kadang kita jumpa di masjid, kadang kita jumpa di R&R. Kadang kita jumpa di bank, sama-sama nak pinjam duit. Kadang kita jumpa di market. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak main market, samalah kita berdua. Tu bagi salam pada jiran kita. Lagi menghormati dia. Kita kena hormat jiran kita. Ini baru nombor satu saya rangkum ni. Kita kena hormat. Macam mana cara kita nak hormat jiran kita? Macam mana cara kita nak hormat jiran kita? Jangan buat bagi dia tak suka. Hormat dia. Kemuliaan. Dia berhak mendapat kemuliaan daripada kita. Dan juga kita kena, wajah kita tu kena wajah manis di hadapan dia. Jangan duk mencuka. Jangan jadi combi. Kita kena wajah manis di hadapan dia. Mana kena senyum lah ketika berjumpa dengan dia. Itu satu. Beri salam, hormat dia dan menunjukkan raut wajah yang ceria ketika berhadapan berjumpa dengan jiran kita. Nombor dua, nak buat apa kat jiran ni? Ayadatu fil marad. Kalau kita dengar jiran sakit, kita pergi ziarah dia. Ziarah dia di mana? Di rumah dia atau di hospital Kepala Batas, atau hospital Seberang Jaya, atau hospital Pulau Pinang, atau hospital swasta. Pasal jiran kita ada duit eh? Jiran kita ada duit eh? Tak ada. Dia ada kad insurans. Dia kena ada duit pun. Dia duduk hospital swasta. Tak dengar jiran sakit, kita ziarah. Hak jiran kat atas jiran. Kita ziarah jiran kita. Masa kita ziarah jiran tu, dia ada adab-adab dia. Bukan boleh terjah lagu tu lah. Dia ada adab-adab ziarah orang sakit. Apa dia adab ziarah orang sakit? Nombor satu. Adab ziarah orang sakit ni. Nombor satu. Jika menziarah orang sakit, jangan lama. Duduk saat-saat sudah. Kecuali jika dia tahan kita, jangan bagi balik air. Mana? Agak-agak standard masa ziarah orang sakit apa lama? 4 jam? 4 jam mampu. Kita contoh, kita katalah Wat buka. Orang ziarah hospital buka okey apa? Lama tak pergi hospital. Kuih satu kan? 1:12:45. Lebih kurang tu lah. Nak pergi ziarah apa? Lepas tak pergi. Ni masa boleh ziarah lu 12:45 kata. Buka pintu hospital untuk pelawat tu, kita masuk ziarah 12:45. Hospital waktu ziarah habis pukul 2. Perlukah kita duduk 12:45 sampai pukul 2? Perlu lah. Oi, sat-sat dah lah. Kita masuk 12:45, buka, kita sampai di wad dekat dia 12:50. Duduk lebih kurang dalam 20 minit, tengah jam. Betul belah lah. Kecuali jika dia tahan. Janganlah balik lagi. Awak, aku tahan sembang dengan misi. Misi boleh tiap. Baru kita boleh duduk. Mikrofon jenis apa ni batuk deras. Ceramah tak deras. Kita jangan duduk lama-lama. Sampai jiran nak sakit kata, bila lah nak balik mampus aku ni. Saya kata rongkong tu masa duduk pedol, betul kan kata apa? Kalau dia berterusan, kita wabillahi taufik, nak kata apa lagi lah. Okey. Sat. Kemudian tuan-tuan, tu adab ziarah jiran. Bukan
Bukan ziarah lah, orang sakit lah. Jangan lama-lama. Kecuali jika ada tolok lama. Tapi janganlah saat sangat. Sampai dia kata dah. Pukul 12.50. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk. Okey, aku balik dulu. Dia tawat sangat. Tak boleh lama. Hak tu orang panggil jiran 3 suku. Nah. Yang kedua, adab ziarah orang sakit. Termasuklah jiran. Jangan kerap. Yang kecuali jika yang orang ziarah tu adik-beradik dia, saudara mara dia, kawan rapat dia. Biasa-biasa ni, jangan kerap. Kalau hari ni ziarah, esok tak payah dah. Ni dia ziarah hari-hari. Sampai jiran sakit dah. Hang lagi. Dia cuma hidup dah. Okay? Jangan kerap. Yang ketiga, ziarah orang sakit. Cakap bahasa yang menggembirakan dia. Bukan menambah sakit dia. Cakap bagi ayat pengharapan. Yang kata apa? Sabarlah. Sabarlah. Yang sihat. Kadang-kadang sakit. Sakit ni insya-Allah lega. Hang kata tu. InsyaAllah lega ramai dah. Ujian Allah sat ya. Nanti lega. Boleh buat ajar balik. Tak ada masalah. Hang buat tu pengharapan. Jangan bagi dia susah hati lagi. Kita tanya dia. Macam mana boleh jadi lagu ni? Tanya jiran tu. Macam mana boleh jadi lagu ni? Dia pun jawab dalam keadaan sakit. Tak tahu lah. Saya 3-4 hari lepas ke Ibu Mu'tan. Dia balik kampung. Ke Ibu Mu'tan. Lepas tu dia binong. Rebah-rebah. Sedang-sedang ada hospital. Orang yang ziarah kata, Mu'tan yang hangkit tu kalau apa? Merah ke kuning? Sebab Mu'tan ni ada 2 kalah kan? Tak masalah. Merah dengan kuning. Jiran yang sakit dah, Mu'tan kuning. Dia tambah, Mu'tan kuning ni memang selalu duk buat. Selalu jadi dia dah. Selalu jadi. Orang kampung aku, 2 bulan lepas, dia kek Mu'tan kuning. Bina rebah lagu hang, dia pergi hospital Tanjung. 3 hari, jalan. Betul dia, hang berapa hari dah? 2. Sehari lagi. Agak-agak dia kata apa? Hang tak main, tak apa. Tu cara dah. Jangan duduk begini. Bagi ayat pengharapan. Tapi jangan pengharapan yang tak harap. Pergi kata kat dia, hang sabar banyak-banyak. Sabar banyak-banyak. Yang sihat akan sakit. Yang sakit akan sihat. Hari ini, hang sakit, aku sihat. Kata dia tu. Hari ni, hang sakit, aku sihat. Esok, aku sihat, hang sakit. Dia fikir, hang tak sakit. Ayat tu orang marah. Ayat tu orang marah. Jadi kita beri ayat pengharapan. Itu cara adab ziarah jiran. Kemudian, doa. Ni saya nak bagi doa mudah ziarah orang sakit. Bismillahirrahmanirrahim itu kok payah nak apa kan? Allah yashfik kok payah nak apa? Hak ni hak paling mudah. Pergi duduk kat orang sakit. Tak apa tak arti ni, saya tak arti nak abang. Dengar saya nak abang ni. Bacaan ketika berada di sisi orang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim sampai waladdallin. Hati ya tu? Tak hati. Ni memang ayat-ayat yang dibaca orang sakit. Habis. Lepas habis tu baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas sampai minal jinnati wan nas. Baca 4 surah ni. Fatihah, qul wallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. 3 qul dimula dengan Fatihah. Baca. Kalau tak mau apa yang doa lain. Kemudian 3 ziarah orang sakit ni kita pegang dia. Pegang. Kalau dia sakit kepala, tang mana? Oi, panas ni. Tak apa. Ini makan ubat ni dah. Kita pegang tu, dia berasa lega sekat. Berasa sakit tang mana? Tang ni, urut dada dah. Urut dada. Okey, kita pegang.
Tapi ada tempat tak boleh pegang. Hang sakit apa? Aku pasang surut. Main nak pegang tengok. Dia tenang, kita pula pasang surut. Tu ada tempat tak boleh pegang. Habis. Kemudian hak jiran wa musyarakatuhu fil farah. Berkongsi kegembiraannya. Ada masa jiran dia gembira, kita kongsilah dengan dia. Kita berkongsi kegembiraan dia. Dia naik pangkat ke, dia dapat anak, kita alhamdulillah. Saya alhamdulillah, kadang-kadang dia menikah lama tak dapat anak. Menikah lama tak dapat anak. Tahun yang ke-8 baru dapat anak. Dia abang kat jiran sebelah. Saya alhamdulillah dekat-dekat nak menikah 2, bini beranak, tidak harus jalan. Kita alhamdulillah dapatlah juga anak, alhamdulillah syukur. Dia gembira dapat anak, kita pun gembira juga kerana dia dapat anak. Lagi apa? Dia gembira boleh menikah 2. Kita tak boleh. Kita boleh. Alhamdulillah. Akhirnya isteri saya membenarkan saya menikah 2. Alhamdulillah. Aku tumpang gembira dengan hang, tapi aku tak mampu melakukannya. Lebih kurang tu lah. Itu orang belabatai. Lebih. Berkongsi kegembiraannya. Lagi. Wa tahni'atuhu. Mengucapkan tahniah kepadanya. Kalau dia dapat apa-apa. Saya tahun ni dapat pergi menunaikan haji. Tahniah. Ni tak ada. Dia tak ucap tahniah. Dia buah ayat lain dulu. Saya tahun ni dapat menunaikan haji. Hang buat lagu mana? Aku ketiak macam-macam. Tak boleh. Hak tu tanya kemudian. Tahniah dulu. Betul tak? Hang pakai kabel apa? Tak boleh. Tahniah dapat menunaikan haji. Okey ya. Kalau dapat benda yang elok lah. Kalau dia boleh penyakit, jangan. Saya positif COVID. Tahniah. Tu 3 suku. Nah. Okey. Kemudian. Buat apa ni? Ghaddul basar an maharimi. Jiran kita ni, kita jangan duk tengok apa nama jenis mahram dia tu. Kita tak boleh tengok. Macam tengok aurat depa. Sebab tu orang tak boleh mengenap. Orang dulu dia jahat, dia mengenap. Dia tengok jiran sebelah mandi berkemban, dia pombang. Patutlah mo. Tu hukumnya haram. Hak jiran. Kita tak boleh duk pombang, tengok aurat dia dan seumpamanya. Lebih kurang tu. Lagi apa lagi? Kita duduk berjiran ni, kita kena buat apa? Kita kena galakkan dia buat benda yang baik. Tu hak jiran. Sebab tu kalau main masjid, malam ni masjid kita Syekh Faisal mai, jom kita pergi dengar ceramah dia. Tu menggalakkan orang buat baik. Lagi apa lagi? Ni kalau suntik vaksin tu, lebih kurang tu. Cucuk je vaksin. Saya takut. Takut apa? Sakit. Hang biasa masuk jauh tak? Tanya dah. Biasa? Sakit tak? Sakit. Ni kurang sikit. Cucuk vaksin. Ada setengah orang tak mau cucuk vaksin. Betul tak? Sakit. Saya baru ni sebulan lepas. Penggalak. 2 ke 3. Lebih kurang sebulan lepas. Memang hadus menggalak tu teruk sikit pada hal Mu'zudah kan. Tapi yang korban sepanar tu, 3 hari sebelum cucuk, saya pergi baca khutbah di salah satu masjid di daerah Kota Setang. Lepas baca khutbah main jemaat, beletiak lepas sikit, keluar-keluar, ada seorang cikgu tegur saya. Dia kata, Tuan Syekh, 2 ke 3 cucuk ni, saya kata hari Senin ni. Saya sembang tu hari Jumaat. Hari Senin ni cerita sebulan lepas. Dia kata saya cikgu tu, kawan saya, cikgu tak? Kawan saya cucuk hari Rabu baru ni. Hari Khamis mati. Dia pergi abang kat saya. Saya kata, jahanam abang aku buat apa? Aku nak cucuk hari Senin. Weh, tak kata siapa saya. Saya pun hari Jumaat lah bang. Saya duduk kata, Sabtu, Ahad, Isnin. Saya Nabi di KMC. Lepas tu selesai Sabtu, Ahad esok pergi tu tak tahu lah. Saya kita pun misi cucuk-cucuk ni pun tak tentu je. Tentu lah. Tak tentu lah. Boleh jadi yang hari terakhir ni. Pasal cikgu tu biar bang tu. Memang kawan dia mati semua. Lepas tu saya pun makan Panadol lah.
Ya udah. Lepas tu sampai keluar. Alhamdulillah. Tapi mati itu kerja Tuhan. Tapi duk celah-celah tu, kalau orang pergi habak tu, tuan-tuan perasan lagu lah. Perasan, orang semua orang menikah dua, orang tak orang ni. Tak payahlah, takut tak dan. Lebih kurang tu. Habis. Dan berikutnya hak jiran, kita memberi makan kepada jiran. Beri makan kepada jiran ni dia ada dua konsep. Yang pertama, hantar makanan di rumah dia. Yang kedua, pengedai di rumah kita. Buat nuri. Tanpa mengambil kira jiran tu miskin ke kaya. Tapi kalau kita buat kenuri, ni kaedah kenuri pula. Sama ada yang kita jemput tu jiran atau siapa-siapa. Kalau kita buat kenuri, kita panggil orang kaya saja. Misalnya kita kaya, orang miskin tak main langsung, hukum dia makruh. Hukum dia makruh. Ada setengah orang buat kenuri, dia geng orang kaya. Lepas tu dia special. Ini untuk orang kaya, itu orang miskin. Itu pun hari orang kaya tu makruh. Dia kena dalam kenuri tu dia kena campur. Ada orang miskin, ada orang kaya. Kalau tuan nak buat kenuri ya. Jadi kita jamu jiran makan. Amalan hantar cucuk bulan puasa tu lain clear. Lain clear. Masak-masak bagi kat jiran lain clear. Nabi pesan apa? Nabi pesan pada Abu Zar, ya Abu Zar, iza tabaqta maraqan fa aksir ma'ahu. Thumma anzur ahla baitin min jiranik fa asibhum minha bima'ruf. Wahai Abu Zar, kalau kamu masakan berkuah, perbanyakkanlah kuahnya. Kemudian lihatlah kepada jiran sebelahmu, hantarkan kepada mereka sebahagian daripada masakan kamu. Kalau kita kebelah batas ni, masakan berkuah belah. Masakan berkuah belah. Bubuk kacang lah. Betul? Lagi? Laksa. Lagi apa lagi? Bihun sup. Nabi suruh banyak kuah. Tapi kalau nak banyak kuah pun, janganlah sampai hilang rasanya. No, dia masak laksa. Ikan temenung buah 4 ekor. Kuah dia buah steamer. Agak-agak jadi kat mana? Dia patah laksa ke apa ni? Janganlah sampai hilang rasa dia. Banyak kuah, betul tengok jiran, hantar habis. Siapa suruh? Nabi. Habis. Kemudian, bagi hadiah. Ni, jiran ni ada masa dia patut dapat hadiah daripada kita. Ada masa dia patut dapat hadiah daripada kita. Contoh mudah. Kita payah mana? Dengar-dengar jiran kita dapat anak. Dapat anak. Hak orang duk pergi beli botol susu. Pergi beli susu, pergi beli apa kain apa? Kain cukin. Bukan kain cukin. Napkin. Kain cukin. Pergi beli napkin. Pergi beli baju baby. Pergi bagi kat jiran. Tu konsep dia tu. Memberi hadiah kepada jiran. Tengok dia sikit teruk. Hantar kain putih. Jiran kita haru letih. Nah, kita bagi hadiah kepada jiran kita. Dengar dia nak buat kenuri. Dengar dia buat kenuri, kita bagi barang. Hadiah-hadiah yang bentuk nak buat kenuri ya, kepada jiran. Kemudian memberi nasihat kepada jiran. Itu hak kita. Kita tengok jiran merapu. Hang ni nak jadi apa? Nasihat yang baik. Hang ni nak jadi apa? Rambut putih semua lah. Hitam aku tengok 3 orang lah. Masjid tak pergi lagi. Bila lagi? Ada kata satu hari aku pasti akan pergi jual. Pergi dalam kota buat apa? Betul? Nasihat dah. Jom kita pergi dengar ceramah. Kita dah letak hati. Pergi dengar ustaz mengajak. Tambahlah ilmu sikit. Boleh kita beramai. Lagu tu. Hang kalau nak mengaji ni tengok YouTube pun boleh. Nasihat dia yang baik-baik. Kalau dia duduk mengkeli lagi ni, hang jangan duduk mengkeli lagi. Bini hang tu hang yang duduk jokoh sangat. Dia tu beranak-anak hang. Nasi hang makan, dia masak. Baju hang pakai, dia basuh. Baju hang pakai smart, dia setrika. Pasal apa hang buat dia macam khodam? Hang tak boleh layan dia sebagai bidadari di syurga. Hang tengok aku layan bini aku. Aku layan bini aku tengok. Sampai masjid pun tak pergi. Tu 3 suku. Kita nasihat dia yang baik-baik. Kalau dia cakap kasar nampak dah. Apa hang cakap aku tu nampak hang? Cakap elok.
Pok hang tu sebab ada hang. Hang tak boleh buat pok hang macam kawan. Hang tak boleh buat macam seteru. Cakap elok-elok dengan pok hang. Hang lagu tu. Dan yang terakhir, yang Aisyah, kita memenuhi undangannya. Tu jiran kita. Ada seorang orang jiran panggil dia makan kenuri. Haram tak pi. Haram tak pi. Orang kata, pilah kenuri jiran. Satu hari hang buat kenuri. Dia mai. Dia kata, aku tak buat kenuri. Aku ada anak. Kenuri kan mesti kenuri menikah. Nuri lain modal kesyukuran dan seumpamanya. Jadi kalau jiran mengundang kita untuk pergi makan-makan dan sebagainya, kita memenuhi undangannya. Kalau kita tak boleh pergi, hantar wakil. Macam orang Melayu dah buat tu. Saya biasa. Ni macam kalau malam-malam ni ada jiran saya buat ni. Saya mana boleh pergi. Pasal saya main pada betul. Tapi hantar wakil. Suruh anak pergi dan seumpamanya. Itu pesan kat dia. Kalau wakil tak boleh pergi, esok kita pergi. Baru ni kawan saya. Kawan saya kenuri menikah anak dia. Jiran sebelah dia tak pergi makan kenuri dah. Kenuri menikah anak dia. Jiran sebelah tak pergi makan kenuri ni. Kenuri dah. Lepas tu dia sehari sampai kenuri dia cerita dah. Saya tanya kawan saya, tak pergi kerja ni. Dia tak cuti lagi. Letih buat ni. Jiran baru balik. Jiran mana? Jiran sebelah. Kemarin dia tak main. Saya kata pelik tunggu jiran hang kemarin tak main. Hari ni dia main. Kemarin kenuri ramai. Pasal apa dia main hari ni? Dia tak kemarin nak main lagu mana. Dia duduk di Ulu Langat. Nak beli tak beli. Baru saya faham. Makna kalau kita terlepas undangan tu, kita ketiak cari satu set masa untuk pergi berjumpa dengan dia. Itulah hak jiran. Hak jiran kepada jirannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, 845 lah. Belajar time banyak tu. Mudah-mudahan kita sentiasa prihatin kepada jiran kita sebab dia bukan perintah Kementerian Perpaduan Negara. Perpaduan negara tu dia ejen saja. Tapi dia perintah Allah Ta'ala. Perintah Nabi Muhammad SAW. Apabila kita buat baik dengan jiran kita, maka mudahlah urusan kita. Tuan-tuan bayanglah. Satu malam, isteri sakit nak beranak. Kita nak pergi isteri di hospital. Start kereta, tak bunyi. Start kereta, tak bunyi. Bateri kong. Siapa nak pergi bini kita di hospital? Jiran sebelah. Ketuk-ketuk rumah dah. Isteri saya nak bersalin. Pasal kita buat baik dengan dia. Bolehlah terus hantar pergi hospital nak? Boleh. Tak ada masalah. Dia punya tolong kita tu. Hantar pakai seluar tidur. Sampai hospital misi terkejut. Ni isteri jiran. Jiran nak sebelah. Sampai dia punya tolong pakai seluar tidur. Misi terkejut. Baik sungguh jiran. Lebih kurang tu. Kadang-kadang sangat kecemasan, dia bantu kita. Kewangan kita putih, kadang-kadang dia tolong kita. Jiran. Nak buat kenuri kenapa? Lagi kemas. Dia tolong main bersiang bawang. Pasal kita buat baik dengan dia. Dia tolong main bersiang bawang. Lepas tu luk banyak dia tolong buat lik. Haram tak abang kat kita. Tu kita kemas lagi. Banyak lagi lah. Jadi saya tak boleh banyak lah. Dekat pukul 9 lah. Jadi saya tutup lah kuliah maghrib pada malam ni. Dengan harapan saya dan semua, kita masing-masing ada jiran. Janganlah kita menyakiti jiran kita. Kerana hukumnya adalah haram dan berdosa. Muliakanlah jiran kita. Menandakan kita ni beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dekat itu saja. Aqulu qawli hadza. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.